Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu, ayah sihat? Kakak-kakak, abang semua sihat ke? Ya, Alhamdulillah, saya pun sihat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita sambung pengajian kita, diminta semua ataupun kita bolehlah share ke dalam semua grup semua grup yang kita ada, grup WhatsApp, grup FB. Semoga kita akan dapat manfaat dan asbab-asbab kita kongsi itu, asbab-asbab kita kongsi, insya-Allah Allah bantu kita dalam mendapat apa yang kita inginkan, iaitu fasih dalam bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-13 dah kita puasa. Saat je masa berlalu . Jadi itulah, bila kita tengok masa saat sangat, maknanya bila semakin hari berlalu, tanda semakin dekatnya kita dengan kematian. Jadi apakah kita ready? Adakah kita bawa satu benda yang nak kita pertayangkan di hadapan Allah? Apa dia kita nak tayangkan? Kita rasa macam kita tak ada apa, macam tu. Kita kena rasa kita ni tak ada apa. Supaya apa? Supaya banyak ibadat yang kita boleh buat, yang kita rasa macam, aku tak cukup lagi ni ibadat. Kita nak lagi. Kita dahagakan ilmu, kita dahagakan pahala, kita dahagakan benda-benda agama. Jadi insya-Allah kita jadi macam push diri kita untuk cari benda-benda agama. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, semua sihat, ceria-ceria jana. Alhamdulillah, Kak Serina sihat. Alhamdulillah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita doakan perjalanan pengajian kita pada pagi ini dilancarkan. Alhamdulillah dapat join pada pagi ni, lama tak join. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur. Semua ni rezeki daripada Allah lah. Dia Allah yang gerakkan hati kita untuk kita main mengaji, untuk kita buka live ni. Tanpa kudrat Allah, tanpa kuasa Allah, kita takkan buka live ni untuk mengaji. Sebab kita ni kalau ikutkan nafsu, kita tak rasa pun nak mengaji. Tetapi disebabkan kita bentuk nafsu kita ke arah husnul, ke arah hasan, benda yang baik. Jadi insya-Allah kita guide, kita yang pegang nafsu, bukan nafsu yang pegang kita. So kita bawa nafsu ke arah kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. So ajaklah ramai-ramai lagi untuk bersama-sama dapat manfaat, untuk sama-sama kita masuk syurga sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, daripada Singapura hujan lebat . Syukur, hujan rahmat tu. Jangan sambil-sambil baca sekejap tertidur. Okey. Baik, so hari ini saya nak kongsi berkaitan dengan tidur selepas subuh. Tidur selepas subuh. Coretan ni pernah saya baca baru kemarin, berkaitan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi, berkaitan dengan tidur selepas subuh. Bahaya tak tidur selepas subuh? Ya, bahaya sangat-sangat. Kalau untuk kita kira untuk badan, sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Kita akan jadi lembek. Kalau orang tu puasa, dia akan jadi lembek. Sebab apa? Kita baru lepas makan. Bila lepas makan, kita kena bertenaga. Jadi kita tak gunakan tenaga kita tu di tempat yang sepatutnya. Dan yang keduanya berkaitan dengan keagamaan, kita sombong dengan Allah. Ada seorang hamba Allah, dia berjumpa dengan seorang ulama. Ulama ni dia tanya soalan ni je. Saya ringkaskan cerita. Dia tanya soalan ni. Apa hukum orang yang tidur selepas subuh?
Apa hukum orang yang tidur selepas subuh? Dia jawab, dia sombong kepada Allah. Dia sombong kepada Allah. Sebab apa sombong kepada Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pagi ni kita akan bertalaqi muka surat 27 nah, muka surat 27. Baik, saya sambung dulu. Orang yang tidur selepas subuh ni adalah orang yang sombong dekat Allah. Sebab apa sombong? Sebab apa dia sombong dekat Allah? Sebab cuba bayangkan orang kaya, dia pergi dekat orang miskin tapi orang miskin tu buat tak tahu, dia tidur pula. Macam tu lah Allah. Allah ni maha kaya. Dia datang dekat kita pada pagi hari kan Allah turunkan rezeki di siang hari tu. Jadi Allah mai kat kita nak bagi rezeki. Tiba-tiba kita tidur. Lepas tu tak tahu malu pula. Jaga-jaga tidur. Bangkit jaga-jaga tidur. Terus sembahyang duha. Yang tu lagi teruk daripada yang pertama tadi. Waalaikumsalam. Jadi orang yang tidur lepas subuh ni adalah orang yang sombong. Allah nak bagi rezeki kat dia. Tiba-tiba dia tidur. Dia buat tak tahu dekat rezeki yang Allah nak bagi. Waalaikumsalam Ustaz Adam. Sihat-sihat. Ustaz Adam apa khabar? Ada ustaz-ustaz juga ni dalam ni. Jadi takut pula saya. Okey. Jadi insya-Allah kita cubalah kita cuba untuk elakkan daripada tidur lepas subuh. Ya, kadang-kadang kita dah jadi kebiasaan kan tidur lepas subuh. Jadi kita jadikan yang kebiasaan tadi keluar balik daripada tak biasa untuk tidur. Okey, untuk tidur lepas subuh nah. Paling-paling kurang kita terlalu ngantuk, tahan sat, cari benda yang elok untuk tidur. Dalam pukul 11 tu kita tidurlah balik. Saya tahu penat kan, penat bangkit sahur dan sebagainya. Baik. Yang tu berkaitan dengan tidur lepas subuh. Ulama sendiri yang cakap kita ni sombong ataupun kufur nikmat. Sombong dekat Allah. Sebab Allah nak bagi rezeki kat kita, tiba-tiba kita mengelak. Okey? Baik. Insya-Allah yang sebelum-sebelum ni kita dah keluarkan dua hukum nun mati dan tanwin, iaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, saya ulang sikit nah. Idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Ingatlah hukum nun mati dan tanwin ada 5 hukum. Jadi yang 5 hukum tu kita dah keluarkan 2, iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, huruf dia apa dia? Lam ataupun ra. Nun mati bertemu dengan lam ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra, memasukkan tanpa dengung. Yang ni kita dah praktis kan. Jadi insya-Allah semua pakat-pakat boleh nah. Okey. Baik, contohnya mir rabbihim. Kita masuk terus tanpa dengung, masuk dekat ra. Kita tak boleh baca mir rabbihim. Macam itulah juga wasatal litakunu. Okey, tanwin bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan ra. Okey. Ataupun nun mati bertemu dengan lam pun samalah juga idgham bila gunnah. Baik, seterusnya yang kita telah praktis juga iaitu idgham bi gunnah. Yang ni memasukkan beserta dengung, idgham bi gunnah. Okey. Ustaz, masa tazkirah ni tunjuklah muka. Baik, saya boleh tunjuk muka tapi insya-Allah pada hujung sesi lah, sebab saya takut bila ada pertukaran kamera depan belakang, takut jadi macam kemarin lah, minta maaf, takut jadi macam semalam. Takut ada yang tak dapat detect muka dan ada yang jadi gelap kamera, kemudian dia lari daripada medan ilmu kita lah. Takutlah macam tu, sebab dia mungkin tak puas lah dengar kita punya voice sahaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang itulah salah satu sebab. InsyaAllah selepas daripada kelas kita, saya nak tunjuk cara sebutan dan sebagainya di hujung kelas kita nah, InsyaAllah. Semoga hari ini clear, line clear. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mana sebab sebenarnya adik ni confuse sekejap. Jangan marah nah Ustaz Syarifuddin Adam. Okey, ada kak-kak kita juga tu. Baik.
Jadi insya-Allah idgham bi gunnah, saya tunjuk sekali lagi nah, sikit je. Idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung hurufnya minu nah. Kita ingat formula. Kalau kita ingat formula senang sikit. So hurufnya ada 4 sahaja. Mim, ya, nun, waw ataupun minu. Ataupun minu. Contohnya ayyasha. Nampak tak dia memasukkan beserta dengung. Tahu tak kenapa dia kata memasukkan? Kenapa dia kata idgham? Okey, contoh sini kan ya, dia akan memasukkan dekat ya, ayyasha. Contohnya ni nak bagi faham lagi lah ni. Tapi kalau sini waw, takkan kita nak bunyi aywa. Contoh bawah ni. Takkan kita nak bunyi miwara. Dia akan bunyi macam waw. Miwara. Miwara. Kalau sini waw, takkan kita nak bunyi tayyibaiwa. Betul? Tayyibau. So kita memasukkan dekat waw. Tayyibau wala. Boleh faham nah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, muka surat 27. Muka surat 27 ayat 178. So hari ini saya kongsi sikit sahaja berkaitan dengan izhar halqi. Berkaitan dengan izhar halqi. Izhar ni apa? Izhar ni bila kita dengar kata izhar ni adalah jelas. Halqi, halqum. Jelas di halqum. Hurufnya ada 6. Boleh screenshot dulu. Hurufnya hamzah, ghain, ain, ha, ha, kha. Dia ada formula dia jugalah. Ataupun kita boleh gunakan kotak. InsyaAllah siapa yang nak join kelas private untuk tajwid, dia akan lebih detail lah. Okay. So dia ada kaedah yang mudah untuk kita ingat. Jadi boleh screenshot dulu untuk huruf-huruf ni nah. Baik, seterusnya cara nak kenal tanwin baris selari ataupun 69. Nanti saya tunjuk. Ataupun nun yang ada tanda mati. Nun yang ada tanda mati adan. Okey. Nun yang ada tanda mati. Okey, contoh an akhraja. An akhraja. Nampak tak jelaskan nun an. Nun mati yang ada tanda mati, nampak tak? Macam yang lain, macam idgham bi gunnah, nampak tak? Nun mati juga tetapi tak ada tanda mati. Untuk izhar halqi, nun mati ada tanda mati. Okey. Seterusnya sami'un alim. Dia tak dengung nah, tu kata jelas. Sami'un alim. Dia tak akan bunyi sami'un alim. Dia akan bunyi Sami'un alim. Okey, jelas nah? Lidah letak di mana bila jelas? Untuk nun, kita letakkan lidah di lelangit. Sami'un alim. Boleh, nampak tak? Ni tanwin 69. Tanwin tak selari nanti saya akan tunjuk nah. Tanwin selari nanti saya tunjuk nah. Baik, insya-Allah kita akan mula bertalaqi. Sambil-sambil itu kita cari hukum tajwid sikit-sikit nah. So, yang ni kita tak detail sangat. Cumanya kita akan cerita dia punya muqaddimah sahaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru masuk. Jadi insya-Allah kalau boleh kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain, diminta kongsilah. Semoga dapat manfaat. Pakat-pakat dapat manfaat sekali lah insya-Allah. Baik, muka surat 27. Ayat 178. Ayat 178. Semua jelas elok nah, visual dan audio. InsyaAllah kita doakan semoga Allah mudahkan perjalanan pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah. Baik. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ayat 178 muka surat 27 nah. Baik, kita doa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi semua sekalian anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, audio dan visual terang dan jelas. Baik, terima kasih atas feedback nah. Baik, kita tengok ayat 178. Ayat 178 muka surat 27. Muka surat 27 nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Boleh? Ya, panjang berapa harakat ni? Saya kata bila ada ombak, bila dekat mana pun, kalau kita belajar lebih dalam, memang dia akan ada 4, 5, 5, 6. Tapi nak bagi mudah untuk kita, untuk bagi yang beginner lah, macam saya lah beginner kan. Bila kita nampak ombak, di mana pun tempat, panjangkan 5 harakat senang. Jangan pening-pening kepala lagi. Bila kita dah mahir, panjang 5 harakat, insyaAllah kita masuk lebih mendalam. Oh, yang ni sebenarnya panjang 6 harakat. Tak salah sebenarnya. Cumanya kita bagi beginner, macam saya kan, kalau jumpa ombak, kita letak dalam minded kita, ni 5 harakat, mudah sahaja. Okey, 5 harakat kita nak kira macam mana? Kita agak-agak sahaja 5 harakat. Faham ke faham? Jadi macam ni kita tak rasa berat untuk mengaji. Kadang-kadang kena cerita macam ni kan. Bila kita dapat satu-satu hukum, barulah kita praktis. Yang tu kita tak rasa berat sangat nah. Baik, jadi yang ni panjangnya 5 harakat. 5 harakat. Pegang dulu. Di mana-mana ombak kita jumpa 5 harakat. Ya, ada yang panjangnya 6 harakat, ada yang panjang 4 harakat, ada yang panjang 5 harakat. Tetapi tak apalah, untuk permulaan ni kita letakkan dulu abang misai ataupun pak misai ataupun ombak ni panjangnya 5 harakat di mana-mana pun. Okey? Baik. Sebab apa? Sebab apa saya kata beginner? Sebab takut dia rasa berat. Yang ni kena panjang 6 harakat, yang ni nak kena sukun, yang ni nak kena yang tu, yang tu lah mulanya dia rasa macam beratnya mengaji Quran ni. Tak berat sebenarnya. Okey? Letak dulu yang ni 5 harakat. Bila ada ombak panjangnya 5 harakat. Boleh ke boleh? Baik, sambung. Ayyuhalladzi. Okey, hujung lidah keluarkan sikit untuk sa, zal, dha. Okey, boleh nah? Tanda sod kecil atas wajib berhenti atau dibaca terus, lebih baik ustaz. Tanda sod kecil sini kah? Yang ni adalah hamzah wasal. Wasal bermaksud, okey, nampak tak? Ada sini kan? Yang ni dipanggil hamzah wasal. Ada sod kecil di atas. Sod kecil sini kah? Ya, sini berhenti. Elok berhentilah nah.
Sini elok berhenti. Dia buat tanda elok dah untuk kita berhenti. Tapi kalau sod di atas kecil, di atas alif kecil ni, di atas alif yang ni tandanya hamzah wasal. Kalau sini betul lah untuk berhenti. Baik, sambung. Alladhi, hujung lidah keluarkan sikit. Hujung lidah keluarkan sikit. Hujung lidah sahaja macam saya tunjuk kemarin lah. InsyaAllah di akhir sesi jika ada peluang saya akan tunjukkan cara sebutan yang tepat lah. Alladhi, hujung lidah keluarkan sikit. Muka surat berapa? Muka surat 27 ayat 178 lah. Na'amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ni kita keluarkan angin. Qatla bukan qatla. Hati-hati dia bukan huruf qalqalah. Selalu saya ingatkan kita kena tengok baik-baik huruf qalqalah, bezakan di antara huruf qalqalah dan huruf yang hamas. Hamas ni apa dia? Huruf yang kena keluarkan angin. Kalau qatla automatik dia jadi qalqalah. Qalqalah ni apa dia? Huruf yang kena lantunkan. Jadi ni bukan huruf kena lantunkan. Ini huruf yang kita kena keluarkan angin. Qatla. Boleh? Baik. Seterusnya. Ni ada cara bacaan dia nah. InsyaAllah. Boleh masuk kelas private untuk kita tunjuklah cara sebutan bila ada hamzah wasal di awal. Kan sini tak ada baris. Jadi kita nak baca macam mana? So tips dia saya beritahu satu. Tips dia kalau ada alif lam, tak kiralah alif lam tu ada sabdu di atasnya ataupun tak ada sabdu, kita akan baca di sini baris atas. Okey. Kita akan baca sini baris atas kalau alif lam di depan. Baik, so kita baca al. Baik, mula. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Mohon Ustaz tunjuk demo makhraj zal dan za. InsyaAllah saya akan tunjuk di akhir live kita. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab kalau saya tukar-tukar kamera, saya takut jadi macam kemarin lah. Kita akan stuck, beberapa orang ramai jugalah yang akan stuck, yang akan jadi gelap kamera dia. No? Baik, ulang dulu bacaan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Kecil noh. Baik, saya besarkan sikit. Boleh nampak? Baik, tengok sini. Al-hurru bil-hurri. Pastikan hurru tak panjang, hurri pun tak panjang, boleh? Wal-abdu. Sini ba nampak tak? Ab. Bila ab, dengar tak apa dia? Qalqalah. Ni qalqalah sughra nah, sebab dia duduk di tengah. Wal-abdu. Wal-abdu. Jadi kita kena lantunkan. Wal-abdu bil-abdi. Boleh? Wal-unsa. Wal-unsa. Hujung lidah keluarkan sikit untuk sa. Bil-unsa. Hujung lidah keluarkan sikit untuk sa. Boleh faham nah? Baik, kita ulang sekali lagi. Hati-hati, pastikan kita tuju dekat yang kita dah belajar. Kita attack lebih kepada yang kita dah belajar. Contohnya qalqalah dan juga sa. Hujung lidah kena keluarkan sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita ulang sekali lagi. Satu. Kenapa al? Okey, baik. Kenapa al? Sebab alif lam. Mudah sahaja. Bila mula dengan alif lam, kita akan baca baris atas. Nah, kita akan baca baris atas. Al-hurru. Okey. Kita tak boleh baca baris bawah. Il. Ul. Kita kena baca baris atas. Al. Sebab kalau mula dengan alif lam, kita mulakan dengan baris atas. Baik, kita ulang sekali lagi sama-sama dengan saya. Nah, 1, 2, mula. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Okey.
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع Okey, faman. Nampak tak yang kita nak masukkan hukum hari ni apa dia ni? Nampak tak nun mati ada tanda mati? Ada je nun mati yang tak ada tanda mati. Contohnya di sebelah sini nampak tak? Ni nun mati. Nun mati ni dia ada dua jenis, sama ada tanda mati atau tak ada tanda mati. Ingat, untuk tak ada tanda mati akan dapat satu hukum sahaja. Untuk yang ada tanda mati, ingat nun mati, ada tanda mati ni tanda mati ni. Bila ada tanda mati akan dapat satu hukum sahaja untuk nun mati, iaitu izhar halqi. Faman. Jadi lidah letak di mana? Lidah letaknya di le langit. Okey, lidah letaknya di le langit. Bolehkah? Sikit lagi ustaz baru terang huruf. Okey, baik. Faman nun, bila kita kata faman, ingat lidah letaknya di le langit. Faman angkat letak di le langit. Okey, jelaskan nun. Ufiya lahu, ingat nun mati ada tanda mati izhar halqi. Dapat? Ufiya lahu min pun izhar halqi. Nampak tak? Izhar halqi. Bila ada tanda mati, automatik kita letak terus izhar halqi. Jadi bila izhar halqi, kita bacanya dengan jelas. Boleh faham nah? Akhihi syai'un fattiba'. Okey, kita berhenti situ kan? Ambil balik. Sebab kita boleh berhenti sebelum fa ataupun sebelum waw. Kalau kita terlajak, kita boleh ambil balik dekat fa tadi. Okey, sambung. Fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Boleh? Baik, sini kita jumpa satu. Wa ada'un, nampak tak? Tanwinnya bila baris depan dia akan jadi 69. Sebab apa saya kata 69? Nampak tak tanwin ni? Ni tanwin ni. Tanwin adalah yang berbaris dua. Sini pun tanwin tetapi 99, bentuknya 99. Sini pun tanwin. Ni baris depan, ni pun baris depan. Tapi ni hukumnya lain. Ni hukumnya, di sini hukumnya izhar halqi. Jadi kita kena jelaskan. Dia tak perlu dengung. Bila kata jelaskan, dia tak perlu dengung. Dia tak perlu baca wa ada'un ilai. Bacaannya macam mana? Wa ada'un. Juga lidah kena angkat letak di langit. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Okey, faham nah? Baik, bi ihsan. Ha tu ha apa? Ha pedas. Bi ihsan. Bi ihsan. Boleh? Ha pedas nah. Baik, sambung. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Boleh? Za, hujung lidah keluarkan sikit. Takh, saya akan keluarkan hukum-hukum yang kita belajar dah. Dan yang kita tengah masuk sekarang. Saya tak akan keluarkan lagi hukum yang belum belajar. Okey, so fokuskan kepada yang dah kita pelajari. Sebab takut ketinggalan. Jadi siapa yang baru masuk live, insya-Allah boleh tengok siaran ulangan.
Kita akan fokuskan satu-satu hukum sahaja sebanyak 3 hari berturut-turut. Takhfifum, tanwin bertemu dengan mim. Tengok balik nota-nota yang telah kita tulis. Tanwin bertemu dengan mim. Kita kena dengung, memasukkan beserta dengung. Takhfifum mir rabbikum. Baru tadi tunjuk nun bertemu dengan ra. Idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Mir rabbikum, ha pedas. Okey, warahmah. Kita tak berhenti warahmat, tetapi kita berhenti warahmah. Sebab apa? Bila tak marbutah, kita berhenti bunyi ha, warahmah. Boleh faham nah? Fil fum idgham ma'al gunnah, masukkan 2 harakat. Ya, bila kata idgham semua jenis dengung nah. Bila semua jenis dengung, semuanya panjangkan 2 harakat dengung. Okey. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tak boleh ingat hukum-hukum. Berusaha Ustaz. Baik. Sebenarnya kalau kita ingat hukum tu adalah bonus. Tetapi secara bacaan, kalau kita tahu bacaan, oh yang ni kena jelaskan. Yang tu adalah, yang tu yang menjadi kewajipan kita untuk belajar. Okey. Famani'tada, contoh nah. Famani'tada ba'da dha. Hujung lidah keluarkan. Kita tahu hujung lidah keluarkan. Likafalahu adha, hujung lidah keluarkan sikit. Bun, tanwin yang 69, nampak tak 69? Kita baca jelas, tapi kita tak tahu hukum. Tak mengapa nah, sebab takut jadi berat dekat kita. Contohnya, kita dah tak boleh nak terima banyak ilmu. Otak kita dah banyak ilmu, tetapi kita dah tak boleh nak terima dah. Dan kita dah tak tahu hukum ni, hukum apa. Tetapi kita tahu cara bacaan. Oh, yang ni kena jelas. Azabun alim. Tapi hukum apa? Tak tahu, tak apa. Yang tu bonus kalau kita tahu. So, bila kita baca jelas, azabun untuk 69 ni, tanwin 69 bertemu dengan hamzah kan. Saya tunjuk balik. Izhar halqi. Jadi yang tu adalah izhar halqi. Okay, bagi yang baru masuk, insyaAllah boleh screenshot hukum izhar halqi. Hukum izhar halqi. Jadi ni hukum izhar halqi. Izhar halqi ada 6 huruf. Saya ulang. Hamzah, ghain, ain, ha, kha. Tanwin baris lari. Ataupun 69. Ataupun nun ada tanda mati. Nun mati yang ada tanda mati. Contohnya, an akhraja sami'un alim. Boleh? Baik, saya ambil peluang ni untuk memberitahu jika ada saudara mara ataupun diri sendirilah untuk nak masuk kelas pengajian yang private, lebih detail tentang tajwid dan hukum-hukum, insya-Allah boleh mendaftar ataupun boleh terus WhatsApp di pin kita ada. Di ruangan pin komen kita boleh tekan situ untuk mendaftar. Untuk daftar pengajian. InsyaAllah teknik Al-Baghdadi ni boleh dipakai untuk setiap peringkat umur. InsyaAllah dengan kuasa Allah, insyaAllah. Jadi kita kena berdoa lah. Bila kita nak boleh sesuatu pun kita kena doa kan. Kena usaha juga. Baik. Sambung. Bi-ihsan. Di mana? Falahu azabun alim. Sini izhar halqi. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, sambung. Ayat 179. Ayat 179. Masih dalam muka surat 27. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Muka surat 27. Muka surat 27. Baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 27. Baik, bagi yang nak menyumbang sesuatu, untuk menyumbang Yung Masrita Muhammad, baik boleh tekan di description, link di description, pin komen tu pun boleh. So insyaAllah boleh sumbang lah kepada guru-guru ataupun di Center Al-Baghdadi, Sungai Ara Juzuk 2, muka surat 27 ayat 179 insyaAllah. Baik, kita sambung. Walakum fil qisasi hayatun. Nampak tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya, kita memasukkan beserta dengung. Ingat, bila idgham bi gunnah, kita memasukkan bunyinya macam huruf yang kita nak masukkan. Hayatun ya. Kalau sini waw, hayatun wa. Kalau sini ya, takkan kita nak bunyi hayatun ya. Betul? So, hayatun ya. Boleh faham Ustaz? Waw kecil tu tanda dua harakat ke? Yang mana? Baik, saya tengok Di mana waw kecil? Ada waw kecil. Oh, sini Falahu ya. Ni adalah tanda kita panjangkan. Kalau ada ombak, panjang 5 harakat. Kalau tak ada ombak tapi ada waw kecil ini, panjangnya 2 harakat. Waalaikumsalam. Saya baru first time. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Boleh kongsi-kongsi dekat rakan-rakan, dekat guru-guru FB dan guru-guru WhatsApp insya-Allah. Boleh Kabul lah Ustaz. Jelas tak lagi? Boleh komen jelas tak lagi? Kalau masih kabur dan yang lain ramai yang clear, jadi diminta ibu ayah ataupun kakak abang keluar daripada live sekejap sahaja, kemudian masuk balik dalam live insya-Allah. Boleh? Baik, sambung insya-Allah. 180 ayat 180 masih dalam muka surat 29. Untuk ifak pada pusat pengajian Quran dan yuran pelajar, klik di sini. Ada di pin komen boleh. Ada Puan Diana kita dah hantar Baik, jelas Ustaz. Baik, jelas Sambung ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Okey. Ahlan wa sahlan kepada yang baru first time join. Alhamdulillah, semua ni insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah dia sayang hamba dia tu yang dia tarik masuk dalam majlis ilmu. Dia takkan menzalimi hamba-hamba dia insya-Allah. Baik, kutiba alaikum idza, hujung lidah keluarkan sikit untuk za. Okey, ingat sa, za, za. Kena keluarkan hujung lidah sahaja. Ingat hujung lidah. Iza ha pedas, hadara aha juga ha pedas, dakumul maut. Boleh? Sambung. Sini lagi ada ilmu baru yang saya nak sampaikan, just perkongsian taraka khairanil wasiyatu lil walidain.
In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Boleh? Alhamdulillah, jelas. Baik. In taraka khairanil. Sini kita letakkan nun kecil yang berbaris di bawah. Ingat, bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, okey, kita kena letakkan nun mati, nun yang kecil berbaris di bawah. Bacaannya khairanil. Dia tak baca khairal, dia baca khairanil. Yang ni hukumnya kita panggil iltiqa'us sakinain. Jadi insya-Allah nak tahu lebih detail, bolehlah mendaftar di kelas-kelas kita. Insya-Allah depa akan lebih tekankan kepada makhraj, cara bunyi yang lebih tepat, dan kaedah yang lebih bermanfaat untuk kita amalkan seharian, insya-Allah. So sini kita baca khairanil wasiyatu. Ingat, khairanil wasiyatu. Okey, tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita letakkan nun yang berbaris di bawah. So bunyinya macam mana? In taraka khairanil wasiyatu. Boleh ke boleh? Baik, kita ulang sekali lagi, baca sekali dengan saya. 1, 2, mula. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Baik, sambung. Kita di muka surat 27, baris yang kedua daripada bawah. Alhamdulillah ada yang dah daftar grup. Alhamdulillah, tahniah kerana buat pilihan yang tepat. Okey, sambung. Wal aqrabina bil ma'ruf. Wal aqrabina bil ma'ruf. Baik, wal aqa. Qalqalah. Kita dah belajar ni. Okey, so sini qalqalah sughra. Qalqalah saja pun tak ada masalah nah. Bila kata qalqalah, segala jenis qalqalah lah, kena buat apa? Kena lantunkan. Biar saya ulang banyak kali sampai cemuih dah ustaz, sebab saya dah tahu. Alhamdulillah. Sebelum ni tak tahu. Tiba-tiba kita tahu. Sampai cemuih dah. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi. So sini kita lantunkan wal aqrabin. Huruf yang kena keluarkan lidah sikit berapa dan apa? Ada 3 huruf, iaitu zal, tha dan za. Okey? Za, tha dan za. Za. Baik, saya tunjuk nah. Keluarkan huruf yang kena keluarkan lidah sikit, iaitu 3. Apa dia? Tha, za, za. Tha, za, za. Kena keluarkan hujung lidah. Okey, faham nah? Baik, kita sambung. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Ulang je ustaz, tak cemuih pun. Alhamdulillah tak cemuih. Kita bagi lekat terus. Macam mana kita baca Al-Fatihah, lekat dekat dalam kepala kan? Lekat dekat dalam kepala, macam tu lah kita nak hukum-hukum yang kita dah belajar, sampailah kita lekat dekat belakang kepala kita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tengok haqqan. Ini baris selari. Ataupun kalau kita susah nak tengok baris selari atau tak selari, kita tengok tanwin bertemu dengan ain. Hukumnya izhar halqi. Kita nak cepat boleh untuk setiap hukum, satu-satu hukum. Saya akan ulang sekali lagi. Bila kita nak mahir untuk satu-satu hukum, tolong kita praktis untuk satu-satu hukum. Takut bila satu-satu hukum kita tak mahir, kita masuk dalam satu hukum yang lain, kita tak dapat apa pun. Okey?
Haqqan. Jadi jelaskan lidah letaknya di lelangit. Okey, haqqan 'alal muttaqin. Boleh? Kami okey je, alhamdulillah. Baik. Sambung ayat terakhir, ayat 181. Ya izhar halqi tanwin baris selari. Baik, terima kasih kakak-kakak, abang-abang yang membantu sahabat-sahabat kita yang lain menjawab bagi qalqalah, bantu qalqalah ni baca macam mana, izhar ni cara nak tengok, nak kenal izhar halqi macam mana. Terima kasih Jadi insya-Allah Allah akan bagi lipat ganda pahala kepada yang membantu rakan-rakan kita insya-Allah. Baik. Sambung. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh. Faman, okey, kita tengok hukum. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa inna. Dah lama kita tak jumpa tentang hukum-hukum ni. Jadi apa dia ni? Fa inna ni. Fa innama wajibal gunnah. Masihkah ibu ayah ingat? Masihkah kakak abang ingat? Ingat lagi tak wajibal gunnah yang kita kena wajib dengung ada berapa huruf? Ada 2 huruf, nun ataupun mim. Bila di atasnya ada sabdu, sabdu yang bentuk W kecil itulah, yang itulah sabdu bila nun ataupun mim. Di atasnya ada sabdu, hukumnya wajibal gunnah. Kita wajib dengung. Fa innama. Okey, dengungkan dua harokat. Masih ingat? Alhamdulillah ingat. Ma, panjang berapa harokat ni ma? Ada ombak kan? 5 harokat. Okey. Macam saya kata, memang akan ada hukum. Tetapi kita kenal dulu yang ni panjang berapa harokat? 5 harokat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, minta maaf jika saya terlepas pandang komen-komen. Jadi, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Jadi insya-Allah semoga Allah merahmati kita dan memberkati pengajian kita pagi ni. Ismuhu, hujung lidah keluarkan sikit. Ismuhu, hujung lidah keluarkan sikit nah. Waalaikumsalam. Ingat. Tahniah ingat. Tak ingat ustaz. Ni kawan saya ni Ammar Roslan ni. Baik, dia dah hafiz. Baik, insya-Allah. Ulang balik, kita ambil daripada sini. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Baik, tadi saya cerita dah kan sini. Wajibal gunnah, wajib dengung. Sini panjangnya 5 harakat. Ismuhu, hujung lidah keluarkan sikit untuk sa. Ismuhu. Alal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Yubaddiluna. Baik, sambung. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Innallah, nun dan mim yang bersabdu, hukumnya wajibal gunnah. Ya, betul Atika Farziana. Baik, terima kasih. Innallah wajibal gunnah, baru je cerita tu. Nun dan mim yang bersabdu, hukumnya wajibal gunnah. Nampak tak? Nun yang bersabdu, ada sabdu kan? Jadi wajibal gunnah. Kita wajib dengung. Inna, dengung pastikan 2 harakat dengung.
Innallaha sami'un. Nampak tak 69? Tanwin 69. Jadi hukumnya apa dia? Izhar halqi. Izhar halqi. Jadi kita kena baca jelaslah bila kata izhar. Sami'un alim. Boleh? Tanda waw sebelah ismuhu tu maksud apa? Maksudnya kena panjang. Ismuhu nah sini panjangkan dua harokat. Dia sama macam waw besar pun sama. Cumanya ni tandanya mat lah untuk kita panjangkan dua harokat. Kalau atasnya, contoh sini atasnya, atas waw kecil ini ada ombak ataupun pak misai, kita kena panjangkan 6 ataupun 5 harokat lah. 5 harokat. Okay. So tadi kita berhenti. So kita tak panjangkan lah. Yubaddiluna. Kalau sambung yubaddilunahu innallah. Faham tak? Kalau berhenti kita tak boleh lah panjang. Yubaddiluna kalau berhenti. Okay, faham lah? Baik, seterusnya. Muka surat 28. Setakat ni boleh faham tak izhar halqi? Sikit-sikit alhamdulillah. Kalau dapat sikit-sikit pun alhamdulillah. Ucap alhamdulillah tu sebab apa? Sebab bukan mudah Allah nak bagi sikit-sikit tu pun. Janji kita usaha nah. Dan sikit-sikit tu akan jadi besar bila kita praktis. Ingat, praktis make perfect. Okay. Matsilah qasirah, ya, itu matsilah qasirah. Matsilah qasirah yang tadi kan, yang waw kecil tu matsilah qasirah. Baik. Sambung muka surat 28 baris yang atas sekali. Faman khafa min musin janafan aw isma. Faman khafa min musin janafan aw isma. Faman. Nun mati ada tanda mati. Nampak tak? Saya akan tunjuk sekali lagi bila hujung live kita satgi. Bila nun mati ada tanda mati, hukumnya apa dia? Izhar halqi. Bila kata izhar halqi, pastikan lidah kita angkat letak di langit. Tanda apa tu? Tanda kita kena jelaskan. Contohnya, faman khafa. Okey, lidah letak di langit. Faman khafa. Boleh? Mim. Nampak tak nun mati bertemu dengan mim, memasukkan beserta dengung, iaitu idgham bi gunnah. Bila 3 hari kita praktis idgham bi gunnah, insya-Allah mesti masuk. Kalau tak praktis, yang tu susah sikitlah. Sebab kita masuk dengan ilmu yang baru, betul. Kita campur dengan izhar halqi, idgham bila gunnah. Jadi bila kita dah berlatih untuk 4 hukum yang lepas, qala macam contoh wajibal gunnah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kita tak rasa berat. Bila kita dah tak rasa berat, mudah untuk kita dapat ilmu yang baru. Contohnya izhar halqi tadilah. Baik, nun mati bertemu dengan mim, kita memasukkan beserta dengung ataupun dengan dengung. Okey, mimmu sinjanafan. Tanwin selari. Tanwin selari macam mana? Okey, tengok baik-baik. Nah. Apa perbezaan tanwin selari dan tak selari? Kalau ada selari, mesti ada yang tak selari, betul? Nampak tak ni? Tanwinnya selari. Dan tanwin di sini nampak dia condong sikit. Dia condong ke arah sana. Yang ni selari. Nampak? Dia ke bawah, betul? Yang ni selari, yang ni tak selari. Yang ni pun tak selari, nampak? Nampak jelas kan? Perbezaan di antara selari dan tak selari. Kita boleh ambil pembaris dan ukur. Tengok, ni selari ni. Dia tak sengit ke sana. Betul tak? Macam sini dia sengit ke kanan ataupun sengit ke kiri yang belah bawah. Okey, faham nah? Itu perbezaan di antara selari dan tak selari. Baik, jadi yang selari ini, tanwin yang selari,
letak terus hukum izhar halqi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Au isma, hujung lidah keluarkan sikit. Hujung lidah keluarkan sikit untuk sin, untuk sa. Isma. Faham nah? Baik, sambung sikit je lagi. Fa aslaha bainahum fala isma alaih. Fa أصلح بينهم فلا إثم عليه. Okay. Jaga sad. فأصلح pedas. بينهم فلا. Okay. Ada ombak kan? Panjang 5 harakat. Hujung lidah keluarkan sikit. Okey. Hujung lidah keluarkan sikit. Ma'alai. Baik, terima kasih yang kongsi ilmu ikhfa hakiki dan sebagainya. InsyaAllah ikhfa hakiki pun kita akan masuk. Cuma saya belum cerita lagi. So kita fokuskanlah dulu satu-satu izhar halqi. InsyaAllah lepas ni kita sentuh sama ada iqlab ataupun ikhfa. Okey. Baik. Sambung. Innallaha ghafurur rahim. Idgham bi gunnah dan idgham ma'al gunnah ya sama, betul. Tak payah keliru dah nah. Idgham bi gunnah ka idgham ma'al gunnah ka sama sahaja. Kalau kita translate dalam bahasa Arab, tanwin tak selari ya kena dengung, betul, kena dengung. Tanwin tak selari kena dengung. Bila kita tengok bahasa Arab saya sambung tadi nah, ma'al gunnah dan bila bi gunnah, ma'al tu bermaksud beserta. Kalau bi bermaksud dengan, idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Kalau idgham ma'al gunnah memasukkan beserta dengung, mana-mana pun boleh pakai nah. Baik. Sambung nah bacaan ikut saya nah. Innallaha ghafurur rahim. Baik, innallah. Dah belajar kan? Jadi boleh teka dah. Inna ni hukumnya apa? Boleh jawab tak? Kalau innallah ni, inna ni kena buat apa ni? Hukumnya apa? Boleh letakkan di ruangan komen ni hukumnya apa? Ghafurur rahim. Tanwin bertemu dengan ra, hukumnya apa? Idgham bila gunnah rela. Ya betul. Tanwin bertemu dengan ra. Hukumnya apa? So dua ni. Sila cari jawapan sekarang. Tu dia macam dalam kelas. Jadi insya-Allah bolehlah pakat-pakat praktis dulu ni. Kita ambil dalam masa seminit je untuk cari dua hukum ni. Sebab kita dah belajar ni, kita ulang banyak kali dah. InsyaAllah pakat-pakat boleh jawab. Wajibul gunnah 2 harakat. Okey, yang lain. Yang ni wajibul gunnah. Yang ni tanwin bertemu dengan ra. Hukumnya. InsyaAllah boleh bantu kawan-kawan. So yang ni wajibul gunnah 2 harakat. Betul. Salam Ustaz, saya suka jelas dan faham. Alhamdulillah. Saya perantaraan daripada Allah lah. Supaya bagi ibu ayah faham, bagi kakak faham. Alhamdulillah saya pun suka kalau ibu ayah pakat-pakat faham. Idgham bila gunnah tak dengung. Baik, tahniah. Boleh jawab. Wajibul gunnah dan bila gunnah. Betul. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi lagi ada wajibul gunnah dan idgham bila gunnah. Inna wajibul gunnah. Rurra idgham bila gunnah. Ya, tahniah. Kak kita, abang kita dah jawab ni. Jadi Alhamdulillah. Tu tanda kita faham. Jadi sampai situ sahajalah majlis kita ataupun live kita pada pagi ini. Tanwin tak selari. Jumpa jim ikhfa hakiki ke samar-samar dengung. Samar-samar tu dah ikhfa hakiki. Okey. Okey. Samar-samar tu lah ikhfa hakiki. Samar-samar. Kita baca dalam keadaan samar-samar. Ataupun kita baca keadaan sembunyi. Faham nah? Baik.
Alhamdulillah, saya sebenarnya seronok tau. Bila tengok orang pakat faham apa yang kita sampaikan dan pakat praktis, dan semuanya boleh baca, seronok sangat-sangat ibu yang sangat-sangat seronok. Baik, boleh screenshot siapa yang nak screenshot insya-Allah. Ni izhar halqi, kita akan ulang macam tu lah juga. Kita akan ulang sebanyak 3 hari. Baik, terima kasih. Tahu Ustaz tapi tak tahu hukum, tak ada masalah. Janji kita tahu bacaan. Boleh nah insya-Allah. Wajibul gunnah 2 harakat idgham bila gunnah. Ya betul. Yang tadi saya suruh cari tu kan. Jadi insya-Allah bolehlah kita tengok. Okey, saya bagi kerja rumah Nana. Ni untuk dia sendiri. Kalau nak buat. Tak mau buat pun tak apa. Ni adalah latihan untuk pemantapan hukum-hukum ataupun cara bacaan untuk kita. Jangan left dulu. Ustaz tunggu Ustaz. Tunggu saja saya bagi satu tips untuk kita boleh mantapkan diri kita untuk bacaan. Contohnya kita target dalam 2 muka ni. Okey, aku dah tulis nota ni. So aku nak cari hukum-hukum yang dah aku belajar untuk 2 muka ni. Spend dalam 1 jam ataupun setengah jam je. Paling-paling kurang setengah jam. Spend bulatkan yang mana dah kita belajar dan sebutkan sekali cara bacaannya. Dan sebutkan hukum. Yang tu adalah lebih berkesan insya-Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita masuk hukum baru, dia akan jadi berat. Okey? Insya-Allah semoga bermanfaat dan boleh kongsi dengan anak beranak, saudara mara dan juga kita boleh kongsikan kepada jiran-jiran dan sebagainya. Ilmu kita ni jangan simpan lama-lama dalam diri dan kita tak siram dekat orang lain dengan ilmu yang kita dah belajar. InsyaAllah dia akan keluar balik. Dia akan keluar balik kalau kita simpan. Dia akan keluar balik daripada kepala kita. Dan tak ada manfaat apalah yang akan kita dapat sebab dia keluar balik. So kita salurkan ilmu kita ni dekat orang lain. InsyaAllah ilmu tak akan berkurangan. Kalau duit akan berkurangan kalau kita keluarkan duit, betul tak? Ilmu tak akan berkurangan. Malah bila kita keluarkan ilmu, kita kongsikan ilmu, insya-Allah dia akan lagi masuk banyak lagi. Okey, wallahu taala alam. Jadi sebelum tu insya-Allah siapa-siapa yang masih ataupun tergerak hati, teruslah WhatsApp untuk masuk kelas private kita tajwid ataupun asas pengenalan huruf. Boleh terus WhatsApp admin kita untuk depa semak status lah. Okey lah. Boleh WhatsApp terus lah kepada admin kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Jadi insya-Allah kita sambung pada besok pagi pada pukul 7 seperti biasa. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majlis dengan tasbih, kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Baik, terima kasih banyak-banyak dan tahniahlah kepada yang spendkan masa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kasih semua.